Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtida bihadhihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 10 hari bulan 12 23 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, siri yang ke-177, iaitulah kisah Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Maka tuduhan zina dipanggil qazaf. Tuduhan zina nama dia qazaf. Kalau tak cukup bukti, orang yang menuduh akan disebat 80 rotan. Tetapi bagaimana keadaannya dengan suami yang tengok isterinya curang? Takkan dia berdiam diri? Kerana resikonya besar. Maka Allah SWT turun satu undang-undang, nama dia Al-Li'an atau Al-Mula'anah. InsyaAllah tajuk kita di sini iaitulah tentang Al-Mula'anah. Suami bersumpah menuduh isterinya berzina dan isteri menafikannya juga dengan 5 kali sumpah. Mari kita tengok teks hikayat. Al-Hikayatus Sabi'atu was-Sab'un ba'dal mi'ah. Hikayat yang ke-177. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Hilal bin Umayyah qazafa imra'atahu 'inda an-Nabi. Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya, qazaf isterinya, menuduh isterinya berzina di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang yang bernama Syarik bin Sahma. Syarik bin Sahma. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw haddun fi zahrik. Membawa bukti, membawa saksi, ataupun aku sebab belakangmu. Biasanya undang-undang qazaf tuduh orang tanpa ada saksi 80 rotan. Faqala ya Rasulullah, iza ra'a ahaduna ala imra'ati rajulan. Kalau suami tengok isteri dia sedang buat zina dengan laki-laki, dia kena pergi cari saksi dulu, mari. Nabi mengulangi balik, al-bayyinatu wa illa haddun fi zahrik. Buat mari saksi ataupun sebat atas belakangmu. Kata Hilal, wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah yang mengutuskan Rasulullah sallallahu dengan benar, inni la sadiq, saya benar dalam tuduhan saya. Fala yunzilanna Allahu ma yubarri'u zahri minal haddi, Allah akan turunkan ayat Quran untuk melepaskan belakang saya daripada disebat kerana qazaf. Fanazala Jibril alaihissalam, Jibril turun bawa ayat walladzina yarmuna azwajahum sampai ke in kana minas sadiqin, surah An-Nur ayat 6 sehingga ayat 9. Jibril bawa turun ayat ini, mana ayat qazaf. Fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'arsala ilaiha. Maka Nabi pun pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang yang dituduh tadi. Faja'a Hilalun fasyahida. Hilal mari, dia bersaksi bahawa dia benar. Bini dia memang buat sungguh. Summa qamat. Nabi bila dengar Hilal sumpah, Nabi bersabda, innallaha ya'lam anna ahadakum kadzib. Allah Ta'ala tahu salah seorang daripada kamu pembohong. Fahal minkuma min taib, ada nak taubat kah? Nak taubat kah? Nak berhenti kah daripada perbuatan sumpah ini?
summa qamat fasyahidat. Bangun pula yang perempuan nak mempertahankan diri, nak bersumpah juga, kata dia tak buat. Falamma kan indal khamisati, bila sampai ke giliran dia bersumpah 4 kali bahawa suami dia salah. Suami pun dia sumpah 4 kali bahawa isteri dia buat benda tu. Yang kelima dia sumpah laknat. Apa dia kata? Sekiranya dia bohong, maka Allah Ta'ala akan laknat katanya. Isteri pula sekiranya dia bohong, Allah Ta'ala akan murka ke atasnya. Lebih pada laknat lagi, murka lagi. Maka bila dia bangun nak sumpah kali yang kelima, waqafuha waqalu. Orang kata, makcik, ingat baik, innaha mujibatun. Sumpah kamu yang kelima ini sumpah Allah Ta'ala akan murka kamu, akan diseksa oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Ibn Abbas, fatalakkat wa nakasat hatta zananna annaha tarja'. Dia pun undur sekejap, panik, tak berani nak laknat diri dia sendiri. Kami duk sangka dia akan berhenti setakat tu je, tak berani sumpah. Tak lama dia pun kata, la afdahu qaumi sa'iral yawm, aku tak akan malukan keluarga aku pada hari ini. Dia pun terus juga sumpah laknat yang kelima. Allah Ta'ala murka ke atas dia kalaulah suami dia betul ataupun dia dusta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam absiruha. Tengok ni, Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat maklumat. Nabi kata, tengok nanti kalau dia lahir, ada anak, ada baby dalam perut ni, kalau dia lahir, fa in ja'at bi akhalal ainain, kalaulah budak tu mari mata dia hitam macam celok mata gitu, comel, sabiqal aliyataini, besar punggung dia, orang panggil bertubuh budaknya, khadal lajassaqaini, betih dia bulak molek, maknanya orang panggil besar budak. Orang Kelantan kata tubuh. Tubuh ni mana budak sihat. Fahuwa li Syarik bin Samad, maka betul lah baby ni Aimani Syarik bin Samad, bukan Hilal, bukan ayah dia kahwin tu. Tunggu sehingga dia melahirkan anak, faja'at bihi kadzalik. Bila dilahir anak, tengok baby ni sama dengan sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurun, kata orang menurun, ada mesh, ada orang panggil serupa dengan Hilal, serupa dengan Syarik yang dituduh itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ma madha min kitabillah, kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala sudah sebut dalam Quran undang-undang mula'anah ini, bahawa bila isteri sumpah 5 kali laknat atas diri yang kelima, maka lepaslah dia daripada hudud, lakana li walha sya'nun, Nabi kata aku akan ambil tindakan lain, aku akan rejam wanita ini. Tapi apa boleh buat, ketetapan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan undang-undang li'an ataupun mula'anah terhadap di antara suami dengan isteri. Habis cerita. Itu dia panggil al-mula'anah. Hadis ni rawahul Bukhari wal lafzu lahu. Dilalatul hadis, syara'allahu li'an baina zawjaini. Allah SWT syariatkan bersumpah di antara dua suami isteri ketika suami menuduh isterinya berzina, wala syuhud, dan dia tidak ada saksi. Saksi dia 4 kali sumpah. Dan sumpah yang kelima dia laknat dirinya sendiri. Itu undang-undang nak melepaskan tengkok suami. Kalau tidak, suami dalam keadaan bahaya. Kenapa tak bahaya? Anak-anak orang, beng-beng dia, sakit jiwa sampai ke mati. Baiklah. Minal mawdu'atil lati tusa, di antara isu yang dibincangkan dalam siri ini, iaitulah rawi al-qisah, nama dia Sayyiduna Abdullah bin Abbas, as-sahabi al-jalil, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Jadi Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, kuntu ma'a abi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku duduk dekat dengan Nabi sekali dengan ayah aku Abbas, saudara Nabi. Wa kana kal mu'rid an abi. Aku tengok macam ayah aku tak apa tengok. Nabi tak layan ayah dia.
Ayah dia pak saudara, patut Nabi hormat. Jadi Abah pun rasa hati, kenapa Muhammad ni hari ni tak layan aku, tak tengok pun muka aku. Fakharajna min indih. Kami keluar daripada rumah Nabi. Faqal, ayah dia Abbas kata, alam tara ibn ammika kal murid dandi. Abdullah, mu tengok tak anak pak cik mu, sepupu kan anak pak cik lah, macam tak layan aku ni, tak tengok je aku. Ayah rasa macam tu ke? Ya. Faqultu innahu kana indahu rajulun yunaji. Waktu kita duduk dalam rumah tadi, ada orang yang bercakap dengan Nabi SAW. Ini dia panggil karamat Ibnu Abbas. Allah Ta'ala perlihatkan kepada dia, ayah dia tak nampak. Siapa dia orang tu? Abbas tanya, awakana indahu ahadun? Ada orang ke dekat dia tadi? Qultu na'am. Ya, ada orang. Patut dia tak layan aku, dia cakap dengan orang tu, tapi aku tak nampak. Faraja' ilai. Abbas tak puas hati, dia balik semula ke Nabi. Faqala ya Rasulullah, hal kana indaka ahadun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang ke tadi waktu saya duduk sini? Maka Nabi tanya Abdullah, hal ra'aitahu ya Abdullah? Abdullah, mu tengok ke ada orang sebelah aku tadi? Qala na'am. Ya, saya tengok. Qala zaka Jibril fahuwa alladhi syaghalani anka. Maaflah pak cik, itulah Jibril. Jibril datang dalam rupa seorang sahabat nama dia Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi, Allah Ta'ala beri karamah kepada Ibnu Abbas, dia nampak, ayah dia tak nampak. Jadi malaikat ni, ada orang-orang tertentu Allah buka hijab, dia nampak malaikat. Walaupun tak nampak dengan rupa dia 600 sayap yang besar tu, tapi nampak ada malaikat yang rupa manusia tu. Ibnu Abbas nampak, ayah dia tak nampak. Itu dia panggil karamat al-awliya. Kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada wali-wali dia, orang yang dia pilih. Jadi dalam cerita ni, Ibnu Abbas nampak, ayah dia Abbas tak nampak. Abbas pak saudara, Abdullah sepupu. Jadi sepupu nampak, pak saudara tak nampak. Kita tak nak kata kelebihan masing-masing. Baiklah, cerita ini diceritakan oleh dalam Syiar Alam Nubala, dan panjang dia punya hikayat. Yang kedua, si penuduh siapa? Hilal bin Umayyah bin Amir Al-Waqifi Al-Ansari. Salah seorang daripada 3 orang yang tak pergi perang Tabuk. Dia, Ka'b bin Malik dan Murarah ibn Rabi' yang turun ayat Quran wa 'ala thalathati allazina khulifu, ke atas 3 orang yang tak pergi perang Tabuk dan mereka telah diboikot beberapa puluh hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arahan dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah, Hilal ni syahida Badran wa ma ba'daha. Dia pergi Badar. Pergi perang Badar dan peperangan yang lain daripadanya. Tapi Tabuk je dia menangguh-nangguhkan. Dia bukan tak nak pergi, tapi menangguh-nangguhkan sehingga orang balik. Tidak diketahui tahun kewafatannya secara orang saya tuntas. Ada yang mengatakan dia panjang umur sampai ke khilafah Muawiyah, wallahu alam. Isteri dia siapa? Yang dituduh berzina tu siapa? Zaujatu Hilal al-ma'niyah huna ismuha Khawlah binti Asim. Khawlah binti Asim. Lam tarid laha tarjamatun tuzkar. Ahli-ahli sejarah, para sahabat tidak mendetailkan riwayat dia, macam Allah Ta'ala tak nak dedahkan seorang sahabat yang melakukan perbuatan yang buruk, yang keji itu. Kata di pengarang kita ini, aku dah sebut beberapa kali, para sahabat ni sangat menjaga adab. Apabila ada di kalangan mereka yang terjebak dengan dosa-dosa, dia panggil jaraimus syaraf, dosa keji, dosa yang jijik ini, terlibat dengan zina, terlibat dengan macam ni, biasanya mereka tak akan detailkan riwayat hidup orang tu. Kecuali ketika nak jadi saksi, maka saksi kena sebut fulan, fulana binti fulan. Kena sebut. Lepas pada tu, dia tak sebut dah secara detail. Sebab apa? Sebab mereka tak suka nak hamburkan nama-nama orang yang seperti ini untuk dikenangi oleh anak cucu sampai ke hari kiamat. Kita kata tak perlu.
Kalau kita nak kata tak ada maklumat, macam mana boleh? Dia bersumpah depan Nabi 5 kali, dihadiri oleh orang. Maknanya para sahabat mengambil satu pendekatan yang sangat indah untuk kita belajar. Jangan ditular-tularkan kesalahan orang. Hari ni bila orang buat salah, habis satu dunia. Facebook lagi, Twitter lagi, TikTok lagi, apa tok lagi, semuanya disebarkan gambar orang tu. Seolah-olah kita nak malukan orang tu dengan jenayah yang dia buat. Jadi belajarlah ilmu melindungi orang-orang Islam yang bersalah ini. Cukuplah mahkamah yang akan jatuhkan hukum mereka. Kita tak payahlah buka mahkamah sendiri untuk nak menghukum mereka di media sosial yang kita pun tak tahu apa Allah nak perlakukan kepada kita. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, amankan kita di dunia dan tenang kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan dedahkan rahsia orang, nanti Allah dedahkan rahsia kita. Ada pun laki-laki yang dituduh nama dia Syarik bin Sahma. Sahma tu mak dia. Ayah dia nama Abdah bin Mughith bin Al-Jad bin Al-Ajlan Al-Badawi. Orang yang ada ikatan setia dengan golongan Ansar, dipanggil Haliful Ansar. Tapi dia dikenal dengan nama bin mak dia, Syarik bin Sahma. Wallahu a'lam kenapa. Syarik ni adik-beradik pada Al-Bara' bin Malik li ummihi minar rada'ah. Adik-beradik Al-Bara' bin Malik, adik susuan dia. Syarik bin Sahma selepas daripada peristiwa ini, peristiwa mula'anah di antara Hilal dengan isteri dia Khawlah, Syarik tidak dipanggil. Kerana itu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia melantik Syarik sebagai salah seorang daripada panglima pergi bantu Khalid bin Walid di Yamamah dalam perang dengan golongan murtad. Dari Yamamah mereka pergi ke Iraq. Maka dia salah seorang daripada Umara Syam, Gubernur Syam dalam khilafah Abu Bakar. Bila mari Sayyidina Umar jadi khalifah, sekali lagi dia dihantar oleh Sayyidina Umar khalifah ila Amr bin Al-As ke Mesir. Jadi dua peristiwa besar ini kita sebut nanti ada hikayat kenapa sedemikian. Patutnya orang yang dituduh tadi dipanggil, tapi oleh kerana Allah selesaikan isu mula'anah di antara suami isteri tadi, yang ketiga tidak dipanggil. Nak panggil apa? Dari isteri dia nafi. Kalau mengaku baru kita panggil. Baiklah. Isu yang kelima, ketika turunnya ayat qazaf, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Siapa-siapa yang menuduh isterinya, orang perempuan yang baik, dengan tuduhan zina, kemudian dia tak boleh bawa 4 orang saksi, maka kena musabak dia 80 rotan dan gugur syahadah persaksian dia tidak diterima lagi. Dan dia sebagai seorang yang fasik. Maknanya orang yang qazaf 3 hukuman kena. Yang pertama 80 rotan, yang kedua tidak diterima lagi saksi dia, yang ketiga dia dianggap sebagai orang yang fasik, wal iyazubillah. Jadi main-main tuan-tuan. Ini ayat surah An-Nur ayat 4. Hari-hari ni jangan duk tuduh orang kose-kose. Duk tuduh orang tu liwat, orang ni zina, kita tak ada bukti, jangan duk menuduh. Kalau tidak 80 rotan. Tak ada rotan, tidak diterima saksi ataupun dia jadi fasik. Bila turun ayat ni, thaqula zalika ala ba'dil muslimin, sebahagian orang Islam rasa susah hati. Seperti Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah ni ketua kepada Ansar. Bila tu ayat dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hakaza unzilat ya Rasulullah?" Bagian ni kah undang-undang kita Rasulullah? Tak ada undang-undang lain dah, tak ada. Nabi kejut, Nabi kata, "Ya ma'syaral ansar, ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum?" Mu tak dengar ke ketua mu kata apa tadi tentang ayat qazah ni? Faqalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, la talumhu fa innahu rajulun ghayur." Jangan ambil tindakan kepada dia sebab dia ni seorang yang cemburu. Saat ni seorang yang cemburu. Dia gedabah, ketua kaum, tapi cemburu kuat.
Wallahi ma tazawwaja imra'atan qattu illa bikran. Dia tak akan nikah dengan mana-mana isteri dia kecuali anak dara. Tak kiralah dara tua, dara muda, yang penting bikran. Tak mahu yang second hand, tak mahu. Kereta recon tak mahu. Mau yang ori punya, yang baru. Wa ma talaqa imra'atan qattu fajtara rajulun min shid. Jadi bila dia cerai, kesian kepada isteri dia. Orang nak pergi nikah dengan isteri, dia bekah isteri dia tak berani sebab dia terlalu cemburu. Walaupun dah bekah isteri, tapi jangan cuba-cuba berani awak nak pergi ambil bini dia. Allahu akbar. Faqala Sa'ad kata, wallahi ya Rasulullah, saya bukan nak bantah ayat Quran. Inni la'alamu annaha lahaqqun wa annaha minallah. Aku tahu dia benar, dia datang dari Allah. Saya beriman, saya percaya Rasulullah, bukan nak bantah. Tapi ta'ajjab tu, aku rasa pelik lah. Kalaulah aku tengok isteri sedang buat benda tak baik dengan seorang lelaki, duk bertindih-tindih atas bawah ni, aku nak pergi cari orang, nak jadi saksi. Hei, kami mari dah sudah dah lah, dia terlari dah dia. Fa wallahi inni la ati bihim hatta yaqdiyas hajat. Aku sampai mari mereka dah sudah buat benda tak baik. Allahu akbar. Tak lama lepas pada turun ayat ni, datang sungguh seorang laki-laki mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapati isteri dia buat benda tak baik dengan jantan lain. Faqala al-ansar, puak Ansar kata, ubtulina bima qala Sa'ad. Kita telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa yang dibimbangi oleh Sa'ad bin Ubadah tadi. Tengok laki-laki duduk dengan isteri, nak pergi panggil 4 orang saksi, dah selesai. Ataupun kita pukul terus, macam nak buat. Maka Allah Ta'ala turun ayatul mula'anah. Ayatul li'an ini sebagai jalan keluar kepada suami untuk menyelesaikan masalah dia dengan isteri dia. Jadi kalau dia tengok bini dia berzina, takkan dia diam. Kalau dia tuduh, dia kena sebat. Kalau boleh anak dia akan ban kepada dia. Dia tahu dia bukan hak dia. Mungkin dengan dia tak duduk dengan isteri 6 bulan, 7 bulan dah. Tiba-tiba kawan itu mengandung. Macam mana? Maka daripada dia menanggung malu, kesipuan sepanjang hidup, orang panggil menderita tengok anak orang ban kita, maka Allah Ta'ala selesaikan isu al-mula'anah. Ini khas untuk suami isteri je. Orang lain jangan campur. Maka isu yang keenam, mana-mana orang yang tuduh isteri dia berzina, ada beberapa perkara SOP yang dia kena buat. Yang pertama, dia kena bawa 4 orang saksi. 4 orang ni lengkap. Dia tengok macam ni, dia tengok macam ni. Jangan sangat seorang pun yang berbeza laporan. 2, dia tak ada orang tengok, tapi isteri itu mengaku dia berzina. Iktiraf dia panggil. Ataupun nampak dia mengandung, sedangkan suami dia mati pucuk. Tak ada keupayaan untuk mengandungkan bini. Tiba-tiba bini boleh mengandung. Ajaib. Takkan mari kau boleh betul. Maka maknanya isteri itu lahirkan anak tanpa suami. Ataupun perempuan itu sendiri yang tak ada suami, tapi dia mengandung. Itu boleh jadi juga. Yang ketiga, kalau dia tak boleh bawa bukti, bawa saksi, maka dia akan dibawa uqima alaihil had, akan dijatuhkan hukuman qazaf 80 kali sebat. Maka yang keempat barulah selesai masalah. Kalau tak ada saksi, tak ada bukti, tapi dia di antara suami isteri, falli'an, maka dia kena sumpah laknat. Laknat dimulai dengan suami dulu. Suami dia saksi bahawa dia benar dengan tuduhan dia. Yang kelima, dia kata, kalaulah aku bohong, maka Allah Ta'ala laknat ke atas aku. Kalau dia bohong, Allah laknat dia. Jadi itu yang panggil. Wanita pula bersumpah bahawa dia ni bersih. Suami dia tak betul, tuduhan tak betul. Yang kelima, Allah Ta'ala akan ghadiballahu alaiha, Allah Ta'ala murka ke atasnya kalau dia buat sungguh. Jadi bila dia dah dalam ayat Quran kata al-la'natullah alaihi in kana minal kadzibin, Allah, laki-laki kata laknat Allah, perempuan kata ghadiballah, Allah Ta'ala murka. Jadi kata di para ulama, dua-dua tu berat belaka lah, laknat ke murka. Sebab kalau laknat pun jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, dia akan pergi ke neraka juga.
Kalau kata ghadab, Allah Ta'ala murka, sama juga akan pergi ke neraka. Allahu Akbar. Sebab itulah perempuan yang sumpah tadi sampai yang kelima, ada riwayat kata Nabi bagi nasihat, in kunti almamti bi zambin fa'tarifi bih. Kalau betul-betul membuat, ngakulah. Jangan sumpah yang kelima ni, sebab berat yang kelima ni. Farrajmu ahwanu alaiki min ghadabillah. Kalau kena rejam, selesailah dosa kamu atas dunia. Tapi kalau kamu sumpah, kemurkaan Allah Ta'ala atas kamu, maka kemurkaan ini mana? Neraka lah kamu. Sudah. Tapi apa boleh buat? Dia cuba, Ibn Abbas kata, lakat. Mana dia tersentap sekejap, lepas tu dia teruskan sumpah. Baik, yang ketujuh, idza waqa'al li'an, apabila berlakunya li'an, dua kali sumpah suami isteri, jadi beberapa hukum berlaku. Yang pertama, faskhul akad, terpasahlah nikah dua orang tu automatik, tak payah cerai, pakai putupah. Dua, la turaddu lahu sadaq, tak payah hantar balik mah kahwin dia. Ini berbeza dengan siri lepas ataupun pagi tadi. Dalam tafsir kita cerita tentang orang panggil al-khulu', khulu' tebuh talak. Yang ni tak payah hantar balik sebab suami yang mula dulu. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, hisabukuma 'ala Allah. Kira-kira kamu Allah Ta'ala yang akan jatuhkan hukuman. Ahadukuma kazibun, salah seorang daripada kamu mesti pembohong. Takkan dua-dua betul belaka, mesti bohong. Jadi tak payah hantar balik. Yang ketiga, la tarji' ilaihi abadan. Lepas dia sumpah, lepas tu dia menyesal, dia nak baik mula dua tu jadi suami isteri, sampai hari kiamat. Apa lagi? Yang keempat, tidak lagi dikenakan hukuman hudud ke atasnya sebab dia dah bersumpah. Yang kelima, la nafaqata laha wala maskan. Suami dia tak payah lagi bagi nafkah, tak bagi tempat tinggal. Kamu berangkatlah bagi rumah pakmu. Yang keenam, la turma bizina, jangan tuduh dia berzina sebab tidak ada saksi. Cuma dalam sumpah tadi, masing-masing sumpah yang dia betul dalam tuduhan dia, dan dia kena laknat kalau bohong. Perempuan sama juga, dia kata dia betul dalam dakwah dia, tak buat benda buruk, dan dia akan dimurkai oleh Allah. Jadi suami tak tuduh dia berzina, tapi dia kata dia betul. Itu dia panggil benar. Baiklah, kesan daripada sumpah apa jadi? Kesan daripada sumpah tadi, la yunsabu li zawjihal mula'in. Tak boleh lagi anak itu ban kepada ayah yang telah laknat tadi. Tak ada. Ban dia sendiri. Dan tidak ada lagi terima pusaka daripada bapak dia sebab dia bukan keturunan. Nak terima pusaka apa? Oleh kerana dia bukan keturunan, jadi maka dia tak boleh terima pusaka. Ingat molek, pusaka-pusaka ni anak kita. Anak orang macam mana mau terima pusaka? No pusaka, tidak ada pusaka lagi. Dua, kesan yang kedua, yunsabu li ummihi. Maka dia kena ban pada mak dia. Mama ban mak timun. Wa yarisuha wa tarisuhu, dia boleh pusaka daripada harta mak dia, dan mak dia boleh pusaka daripada dia. Ayah putus. Tiga, la turma bihi wa la yurma biha. Jangan bagi tuduh lagi lepas pada tu. Kalau siapa tuduh lagi, dia kena had qazaf. Jadi jangan tuduh lagi budak tu. Tak boleh. Li'anna al-maulud la zamba lahu. Anak itu tak ada dosa dia. Yang dosanya yang buat dia tu, buat dia cara haram tu, itu yang berdosa. Anak dia tak ada dosa. Wal mar'atu madha fiha hukmullah. Perempuan pula kita tak boleh nak tuduh apa dengan dia sebab dia telah menerima hukuman Allah ke atas dia, iaitu ghadiballah. Allah Ta'ala ghadab, murka ke atasnya. Tunggulah kemurkaan Allah apa akan jadi. Allahu Akbar. Namun begitu, kesan sampingan. Tadi kesan rasmi, 3 perkara. Ini kesan sampingan. Walaupun anak ni telah dinafikan keturunan, nasab, tapi oleh kerana ada syubhat al-li'an tadi, maka dia beberapa muamalah interaksi kena buat, iaitulah yu'amilu kabnihi fi ba'dil umur.
Dia kena macam anak dia juga dalam beberapa perkara. Dia tak boleh zakat budak ni. Sebab mungkin anak dia. Mungkin bukan. Jadi mungkin jangan bagi zakat. Orang tak wika zakat pada anak sendiri. Yang kedua, fa in qatala ar-rajulul walada. Kalaulah ayah yang dituduh tadi bunuh budak ni, maka dia tak ada qisas. Sebab ada syubhat. 3, tak boleh mereka berdua saksi menyaksi. Sebab saksi anak kepada ayah tidak diterima mengikut syariat. Saksi ayah pada anak pun tak boleh juga. Sebab dia dua beranak, kalau saksi mesti dia sokong anak dia. Nah, anak pun mesti sokong pak, tak kena sokong orang lain. Sabatat tasbutul mahramiyah bainal maulud wa auladi sahibil firash. Jadi dengan adik-beradik perempuan dia tu jangan dikahwin lah, sebab ada nasabnya situ walaupun dalam keraguan. Maka semua itu dia panggil dalam kaedah kata udra'ul hudud bis syubhat. Hudud itu mesti dijauhkan, dihindarkan, digugurkan dengan adanya syubhat. Maka itu yang dikatakan kroniklah masalah ni. Masalah ni kronik. Zaman kita ini zaman tak ada mula'anah ni, enggak pakai duduk tulis Facebook gitu. Ni orang duk tular di Facebook ni, dia panggil tuduh lah bini dia main bawah meja lah gitu gini. Keluar pula drama yang karut-marut ni. Hai, na'udzubillah. Anda tengok ramai pendakwah menegur jangan normalisasikan maksiat dalam masyarakat. Saya juga ambil sumbangan menegur jangan normalisasikan maksiat, benda mungkar dalam masyarakat. Nanti kalau ustaz ni pendakwah tak tegur, nanti lama-lama benda tu akan jadi biasa. Benda mungkar jadi biasa. Orang pun tak malu nak buat sebab semua orang buat. Para pendakwah pun tak tegur, pihak kerajaan tak ambil tindakan, akhirnya jadi drama yang ditonton di TV kerajaan pun tulis, TV swasta pun tunjuk, dalam Netflix ke apa benda ni, medsos ni pun ada. Maka akhir sekali manusia hidup tak ada beza dia dengan kambing, cuma beza dia dengan kucing ya. Kambing dengan kucing beza ya, sebab kucing kalau dia bini satu kampung tahu. Ni tak ada satu kampung tahu, senyap-senyap ya. Cuma kalau orang nampak dia tular gambarnya. Ini antara berat. Isu yang ke-8, wa fi halati zina hadhihi allati ra'aha zauj. Jadi apabila suami tengok isteri dia berzina, dia tak ada saksi. Dia berzina tapi tak ada saksi. Tak mengandung. Tidak ada sebab untuk dia nafikan anak. Dalam negara yang tak ada undang-undang syariah ini, fal afdal at-tafahum ala talaq. Lebih baik mereka berundinglah. Cerailah. Dengan cara baik-baik. Aku cerailah kamu. Tunggu habis iddah ni, gilah bini dengan jantan yang kamu gila tu, tak salah. Sebab kalau tak cerai, kalau boleh anak dengan jantan tu, ben dia. Kalau dia bising-bising nak ajak bersumpah, semua masyarakat akan tahu mereka berdua ni setelah tuduh menuduh ni. Maka al-li'an fadihah. Sumpah laknat ini suatu pendedahan rahsia yang begitu dahsyat. Jadi kita tak naklah mereka berdua dapat aib, malu apa dia dengan sebab tersebut. Saya dengar satu video daripada mufti di sebuah negeri, masa majlis perkahwinan, si juru nikah isytihar, malam ni kita akan kahwinkan budak ni, diwalikan oleh wali hakim sebab dia ni anak tak setara. Cerita depan orang, satu, Allahu Akbar, kata di masyarakat, malu besar kami. Majlis kenduri menjadi majlis pendedahan rahsia. Satu kampung tahu, satu daerah tahu, jadi besarlah aib, malunya kita. Jadi kalau boleh tafahum, cerai dengan cara baik, cerailah, tak usah duduk sibuk-sibuk. Tapi kalau ada anak, perlu mula'anah. Sebab nak nafikan anak itu bukan daripada dia. Itu cerita lain lah. Baik, yang seterusnya,
dalam isu ni yang al-hikayatu tusiru qadiyataini muhimmatain. Dalam kisah ni ada dua hikayat yang penting. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan sifat anak. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah budak ni mari, tubuh dia montel, kening dia hitam macam kena celak, betis dia bolak-molek, maka betul lah apa yang dituduh oleh suami tadi, bini dia berzina. Zaman kita hari ni ada lagi dia panggil tahlil DNA yang telah diterima pakai oleh peringkat antarabangsa, bahawa DNA ni sebagai salah satu daripada bahan bukti. Jadi bagaimana sekarang ni? Kalau ada tuduhan-tuduhan, pergi buat DNA. Jadi bila buat DNA, kena kepada anak orang tu, jadi panjanglah cerita pulaknya. Jadi banyaklah perkara. Yang pentingnya ada cara penyelesaian zaman kita hari ni, ada cara sendiri. Sebagaimana zaman dulu ada caranya sendiri. Kita kata Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah yang selamatkan kita, keluarga kita, anak cucu kita daripada terjebak dengan benda mungkar dan fahishah yang keji ini. Allahumma asturna ya Rabb. Yang terakhir, yang ke-10, iaitulah qadiyah yang kedua dalam kisah ini, azamatul Islam. Dari sudut keagungan Islam, orang yang telah dituduh yang dituduh zina tadi, oleh kerana suami dan isteri telah sumpah laknat, masing-masing menafikan, yang ni kata betul, yang ni kata salah, isteri nafikan benda tu, maka orang yang ketiga, mangsa yang dituduh tadi, walaupun disebut nama dia Syarik bin Sahmat, Nabi SAW tak panggil Syarik. Tak ada riwayat Nabi panggil dia. Nabi panggil. Sebab mereka dia nafi. Jadi orang tuduh yang ni nafi, macam mana kita nak panggil? Walam ya'tabirhu muttahaman, dan tidak dianggap sebagai orang tuduhan yang perlu dipanggil, yang perlu dipanggil apa ni sekarang ni, reman. Bahasa kita sekarang di reman. Tak ada reman. Fataba wa hasunat siratu fi ma'adahu, dan Syarik telah bertaubat kepada Allah SWT, dan dia juga adalah jadi orang baik. Kerana itu Sayyidina Abu Bakar menggunakan dia. Syarik ni orang hebat dalam peperangan, hantar dia pergi ke Yamamah bantu Khalid, dan Sayyidina Umar hantar ke Mesir bantu Amru. Itu dia kata, kalau orang dah taubat, cukuplah kita. Kita masalah sekarang ni, orang tu taubat tapi betul dia taubat, kita kata wallahu alam, tak dapat nak kesan. Sebab kadang-kadang mereka ni bukan taubat nasuha, tapi taubat ulu golok je. Taubat lepas taubat buat pula. Kita kata payah lah. Hari ni dia taubat, nanti penggal depan dia lompat. Ini kita nak kata apa? Hari ni dia taubat, kejap lagi dia lompat. Dunia hari ni bukan boleh percaya lah. Bukan boleh percaya. Jadi apa kita nak buat? Maka dalam isu ni, isu Syarik, dia diterima setelah dia taubat. Sebab mula'anah ni, sebab tu kita kata isu mula'anah ini isu khas untuk suami dengan isteri. Jangan libatkan orang lain. Sebab mereka buat satu benda yang bahaya. Apa yang bahaya? Iaitulah sumpah laknat. Isteri pula sumpah mengundang kemurkaan Allah ke atas dia. Bukan benda kecil, bukan benda yang mudah nak main-main je begitu saja. Tidak. Sebab perkara ini satu perkara yang jenayah dalam undang-undang syariat. Maka dalam undang-undang Islam disebut, wa hadza min azamatil Islam alladhi yadra'ul hudud bisyubhat. Dalam undang-undang Islam, hudud tidak boleh laksanakan kalau ada sebarang keraguan ataupun syubhat. Tak boleh. Dia panggil apa dia? Bahasa undang-undang malafide ke apa benda. Yang pentingnya ada benda yang boleh menimbulkan keraguan. Kalau kita dengar undang-undang sekarang ni, oleh kerana pihak pembela, peguam bela boleh menimbulkan keraguan, maka pihak hakim melepaskan. Jadi dalam Islam ni, keraguan yang bukan dibuat-buat, peguam-peguam tahu, kalau tahu dia menipu, dia berdosa. Jadi nak kerja peguam, kerjalah. Tapi kalau awak tahu orang tu memang penjenayah, kenapa awak nak pergi bela? Oh, sebab bayar mahal. Tunggulah di neraka. Jadi hati-hati. Kita jangan bela orang salah.
Jangan menipu di atas fees yang dibayar, sebab cukup berbahaya kita dalam keadaan sedemikian. Wan nasu al aslu fihimul bara'ah, jadi manusia asalnya lepas kecuali dibuktikan dia bersalah. Alhamdulillah, tamatlah kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang 178 dalam masalah lain pula, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.